Baik. Bila sebut hamba, kenapa status dan kedudukan tertinggi? Kerana susah, sulit dan sukar untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Susah. Hakikat kita semua ni hamba Allah, tapi nak jadi hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah, tu paling susah. Sebab rata-rata manusia zaman sekarang, lebih-lebih lagi disebut istilah akhir zaman ni, biasanya akan jadi hamba kepada 3 benda ni, triple. Kadang-kadang ada manusia yang jadi hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, kadang ada manusia yang jadi hamba kepada iblis setan. Yang ketiga, kadang manusia ada jadi hamba kepada harta dan hawa nafsunya. Jadi fikir-fikirkanlah, tepuk dada, tanya iman masing-masing, kita berada di kategori yang mana. Betul-betul hamba yang memperhambakan diri pada Allah, atau hamba kepada sama manusia, atau hamba kepada iblis setan, atau hamba kepada harta dan hawa nafsu kita. Baik, lailan, bukankah tadi dalam kalimah asra berjalan sudah mencakupi timing waktu malam? Tiba-tiba Allah datangkan lagi kalimah laila, seolah-olah macam 2 kali cerita pasal malam. Kenapa? Kalau tak datang kalimah lailan, mungkin orang menganggap asra tu berjalan pada tempoh malam yang penuh, sepanjang malam, dekat-dekat nak subuh baru sampai. Tapi bila datang lailan, nak membuktikan perjalanan tu cuma diambil sebahagian malam sahaja, bukan malam yang penuh, bukan sepanjang malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan ini menceritakan konsep makan. Bukan makan bahasa Melayu ni, makan ni maksudnya tempat. Diperjalankan bermula di mana, destinasi terakhir di mana. Masjidil Haram di satu bumi yang disebut Mekah, ke Masjidil Aqsa di satu bumi yang disebut Baitul Maqdis, Jerusalem, ataupun nama dia Ilya, nama lama dia Ilya. Baik. Bila sebut 2 tempat ni adalah kedua-dua tempat yang diberkahi oleh Allah. Bumi Mekah ada keberkahan tersendiri, bumi Baitul Maqdis yang ada Masjidil Aqsa pun ada keberkahan sendiri. Cuma beza dia, Masjidil Aqsa ni kebanyakannya ditempati oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang paling banyak di kalangan Bani Israel. Kenapa tempat ini diberkahi? Sekurang-kurang ada 4 benda. Masjidil Aqsa ni pertama ialah tempat lahirnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Yang kedua, tempat wafatnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga, tempat berdakwahnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Dan yang keempat, tempat turunnya sebahagian wahyu-wahyu Allah kepada sebahagian nabi-nabi dan rasul. Tempat lahir nabi dan rasul, tempat wafat, tempat berdakwah, dan tempat turunnya wahyu. Bukan pada semua nabi, sebahagian nabi-nabi dan rasul. Kalau Mekah hanya nabi, terkait dengan Mekah dalam sejarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lah yang telah memadukan, mencantumkan keberkahan kedua-dua masjid ini. Sebab itulah bila sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimamkan salat, dan di belakangnya makmum adalah para nabi dan rasul yang terdahulu, yang sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti pengiktirafan mereka terhadap nabi dan rasul yang terakhir ini. Ini proses sebelum Rasulullah Mi'raj. Baik. Berapakah jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Berapa jarak kilometer? Jauh. Berapa? Okey.
Bila diukur, bukan saya ukur lah, kita pun baca artikel, kita pun baca jurnal, kita pun baca bahan bacaan. Paling sikit lah 1250 kilometer. Ada yang ukur 1350 kilometer. Yang paling panjang 1500 kilometer. Jadi ada 1250, 1350, 1500. Biasalah, sebab yang kira tu apa dia? Manusia. Hak tu kira cara dia, yang ni kira cara kawan ni. Jadi kita ambil hak paling tinggi lah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1500 kilometer. Baik. Dan kenderaan yang dominan pada masa tu untuk melakukan perjalanan yang jauh, takkan nak naik kura-kura, kan? Ke nak naik kura-kura? Kura-kura bukan kata hak jauh tu, hak dekat ni pun tak mau naik. Hanya ada dua, unta, kuda. Tu pun paling pantas boleh dilakukan dalam tempoh sebulan untuk satu hala. Paling pantas. Maksudnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sebulan. Kalau nak balik pula, waktu terpaksa makan 2 bulan. Paling lambat sebulan 10 hari. Kalau nak pusing balik 2 bulan 20 hari. Kita ambil yang paling pantas. Sebulan pi, sebulan balik. Tapi Nabi malam tu pi, malam tu juga balik. Jadi pelik ke tak pelik? Otak kita rasa pelik lah. Sebab zaman tu paling laju pun sebulan. Pi sebulan balik. Tapi di sini memaknakan kepada kita cepat atau lambat, laju atau perlahan, bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa kenderaan yang bawa kita. Apa kenderaan hak bawa kita? Contoh, saya bagi prediksi masa yang sama 30 minit, cuma 30 minit dengan aktiviti dan kenderaan yang berbeza. Pertama, saya minta tuan-tuan dan puan-puan berjalan kaki. Jalan kaki masa 30 minit. Agak-agak berapa kilometer boleh capai? Bukan nak hak betul, hak agak-agak saja. Jalan kaki 30 minit. Berapa kilometer agak-agak boleh buat? Agak saja. Berapa? 2 kilo lepas tak? 2 kilo. Boleh 2 kilo? Boleh? Okey. 30 minit jalan kaki 2 kilo. Habis 30 minit yang pertama, saya minta tuan-tuan tukar rentak. Berlari. Masa sama 30 minit. Berapa kilo? Kita double lah. 4 kilo. Berjalan, berlari, dah ada beza capaian kilometer. Sampai di kilometer keempat, saya sudah sediakan sebiji motor EX5. Minyak penuh, kunci free. Naik motor tu, memasuki jalan raya, meter EX5 berapa hak tinggi sekali? Meter dia, berapa EX5? 120. Okey. Naik 110, 102, 110, 102, 110, 102. 30 minit. Berapa puluh kilo boleh pergi? Agak je. 60 boleh? Letaklah 60 kilo. Sampai di kilometer 60, saya bagi BMW 7 Series. Minyak penuh, kunci free. Tuan-tuan naik BMW 7 Series, masuk lebuh raya 2426, 2426, 2426, 30 minit. Berapa agak-agak? Mungkin 120, 140 kilometer. Betul-betul habis sampai depan airport. Saya dah tunggu di pagar airport, bagi tiket free naik kapal terbang Boeing 747-400, 2 lapis tu. Kapal terbang pun zoom 30 minit. Berapa boleh pergi? Lagi tambah ratus, mungkin 300, mungkin 400. Sampai di Changi Airport, Singapura. Tukar kapal terbang. Sebab Concorde tak boleh mendarat tempat kita. Naik Concorde pula.
Naik Concorde 30 minit. Lagi jauh capaian dia. Naik Concorde betul-betul sampai Lautan Hindi. Di situ ada Diego Garcia. Tempat hilang MH370. Tak apalah, berhenti kat situ. Pinjam pula jet pejuang terbaru Amerika, FA-18 Hornet, hak paling laju depa. Naik hak tu. 30 minit. Agak-agak lagi laju. Betul-betul sampai depan pejabat NASA. Saya bagi tiket free nak mi'raj ke bulan ni. Naik roket NASA tu 30 minit. Agak-agak berapa? Lagi laju. Baik. Poin di sini ialah cepat atau lambat, laju atau perlahan, dan berapa kemampuan capaian kilometer yang paling tinggi anda boleh buat bergantung kepada kenderaan yang bawa anda. Naik EF5 takat ni saja boleh pi. Masa sama kan? Naik BMW takat ni saja. Naik kapal terbang takat ni saja. Naik FA-18 Hornet takat ni, naik roket takat ni. Tapi Nabi jalan kaki ke? Tak. Nabi berlari ke? Tak. Nabi naik BMW? Tak. Nabi naik roket? Tak. Nabi naik buruk. Inilah teknologi dunia versus teknologi syurga. Teknologi alam langit. Sejenis binatang tunggangan yang dikhususkan oleh Allah untuk Rasulullah dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Yang pastinya Jibril itu malaikat Allah dari unsur cahaya. Buruk pun unsur cahaya. Nabi naik atas buruk. Dan gambaran dia ialah sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Kalau kita bahasa kita laju sepantas kilat. Nama pun buruk. Kalimah barkun dalam bahasa Arab ialah kilat. Laju sungguh, cuf. Tu Jibril. Kita tak mau persoalkan. Tu buruk. Kita tak mau persoalkan. Cuma nisbah cahaya dunia kita yang kita boleh ukur, yang kita boleh suka.